Selepas 8 tahun memegang tampuk pemerintahan Jerman, akhirnya pada 22 Jun 1941, Adolf Hitler melancarkan Operasi Barbarossa, iaitu serangan ke atas Soviet Union yang merupakan cita-cita dan impian agung Hitler dalam menjatuhkan negara Yahudi Komunis berkenaan. Hampir 4 juta tentera menyeberang sempadan Soviet Union sepanjang 2,900 km, menjadikan ianya serangan paling besar dalam sejarah manusia. Poland, Denmark, Norway, Perancis, Czechoslovakia, Yugoslavia, Greece dan Afrika Utara, boleh dikatakan seluruh Eropah telah jatuh ke tangan Nazi Jerman dan sekutunya. United Kingdom merupakan kuasa terakhir yang masih lagi belum dijajah dan dikuasai oleh paksi berkenaan. Jerman pernah melakar pelan untuk mendarat di tanah besar British dalam operasi Singa Laut, tetapi tidak mampu dilaksanakan kerana kesukaran bagi Jerman untuk menyeberangi Selat Inggeris. Hitler tidak mahu berperang dengan British, malah beliau telah beberapa kali menghantar delegasi untuk berdamai. Namun Perdana Menteri British Winston Churchill menolak mentah-mentah cadangan perdamaian yang diajukan oleh Hitler. Churchill mahu lawan secara habis-habisan. Hal ini menyebabkan Hitler mengarahkan Komander Turus Tentera Udara Jerman, Reichsmarschall Hermann Göring, untuk mengubah strategi. Göring berpendapat bahawa Luftwaffe perlu mengebom bandar-bandar utama British seperti London, Liverpool, Manchester, Dover, Reading dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk melemahkan semangat rakyat British supaya mendesak Churchill untuk berdamai. Namun, British berdiri teguh. Semangat rakyat masih tinggi. Göring ternyata menyedari kesilapan beliau di mana bukan moral rakyat yang perlu dimusnahkan, tetapi kapal-kapal terbang mereka. Kegagalan Jerman untuk berdamai dengan British menyebabkan Hitler hilang sabar. Hitler mahu merealisasikan cita-cita agung beliau. Kemusnahan secara total terhadap negara komunis paling besar di dunia iaitu Soviet Union. Perjanjian Molotov-Ribbentrop. Perjanjian ini ditandatangani pada 23 Ogos 1939, merupakan satu perjanjian sulit di antara Nazi Jerman dan Soviet Union. Perjanjian ini mempunyai beberapa isi yang menarik. Jerman dan Soviet berjanji tidak akan berperang antara satu sama lain. Jerman dan Soviet berjanji tidak akan mengganggu kawasan-kawasan yang berpengaruh di mana Jerman akan menguasai Eropah Barat dan Eropah Tengah, manakala Soviet akan menguasai wilayah Eropah Timur. Secara dasarnya, perjanjian ini dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dua hala dan meningkatkan persefahaman ini, dan ianya merupakan wayang politik dan sandiwara politik sahaja. Poland menjadi mangsa utama di dalam perjanjian ini. Hitler sudah lama mengidamkan kawasan-kawasan di Eropah Timur supaya digunakan kepada rakyat Jerman untuk diusahakan dan dibiarkan. Untuk mengelakkan persingkataan dengan Soviet Union, Hitler menandatangani perjanjian persamaan Non-Aggression Molotov-Ribbentrop. Nama perjanjian ini diambil sempena nama menteri luar kedua-dua buah negara, iaitu Joachim von Ribbentrop dan Vyacheslav Molotov. Memang terdapat ura-ura bahawa serangan Jerman ke atas Soviet Union adalah pasti. Pengintip terkenal Soviet Richard Sorge adalah individu yang mengetahui bahawa Jerman berniat untuk menyerang Soviet Union pada musim panas 1941, tetapi tidak didedahkan tarikh. Namun Stalin menganggap maklumat ini merupakan maklumat palsu. Stalin tidak mahu menerima maklumat ini kerana bimbang Jerman akan berkecil hati. Stalin percaya yang Hitler tidak akan mengingkari perjanjian. Akhirnya, apa yang Stalin tidak mahu dengar telah berlaku, iaitu Barbarossa bermula. Pada 22 Jun 1941, 3,800,000 tentera paksi, 3,795 kereta kebal, 3,072 kereta perisai, 5,369 pesawat pejuang, 23,435 artileri medan dan 17,081 mortar medan membedil dan menyeberangi sempadan Soviet Union seluas 2,900 km persegi. Serangan ini merupakan serangan paling besar di dalam sejarah. Pada hari pertama serangan, pesawat pejuang berjaya melumpuhkan sepenuhnya kekuatan tentera udara Soviet. Sebanyak 3,922 pesawat Soviet musnah akibat daripada serangan mengejut tentera Jerman. Pada minggu tersebut,
Pesawat udara Nazi mengawal sepenuhnya ruang udara di Soviet Union. Hal ini menjadikan pasukan tentera darat dapat bergerak sepenuhnya tanpa dibimbangi oleh ancaman dari udara. Sementara itu, di bahagian utara, Marshal von Lipp menyerang tentera Soviet ke-8 dan ke-11 di negara-negara Baltik. Tentera Soviet cuba menyerang balas di utara, tetapi mereka tidak bersedia untuk berhadapan dengan tentera Panzer ke-4 pimpinan General Hauptner yang lebih tersusun dan serangan bertubi-tubi oleh pesawat Luftwaffe. Hasilnya, tentera Soviet terpaksa berundur. Pada 8 Julai 1941, kumpulan tentera utara berjaya menawan Estonia. Sejak operasi bermula, mereka telah mara sejauh 450 km dan kini hanya lebih kurang 250 km sahaja lagi untuk ke objektif utama mereka, iaitu Leningrad. Di selatan, serangan pimpinan Marshal von Rundstedt juga berjalan dengan sangat baik. Tentera Romania pimpinan Marshal Antonescu berjaya mengambil semula tanah mereka yang dijajah Soviet Union pada 1940, iaitu Bessarabia dan Northern Bukovina. Namun, Rundstedt menerima cabaran hebat apabila tenteranya berdepan dengan bala tentera Soviet berpengalaman pimpinan Mikhail Kirponos. Pada 26 Jun, Kirponos menghantar 1649 kereta kebal untuk serangan balas, namun gagal. Stalin mengarahkan Kirponos untuk berundur dan menyusun semula tentera beliau. Rundstedt dan tenteranya mengejar tentera Kirponos sehingga ke ibu kota Ukraine, iaitu Kiev. Sementara itu, di bahagian tengah, Marshal von Bock menikmati kejayaan awal pada hari pertama operasi. Tentera Jerman mara dengan menerima tentangan yang sedikit daripada tentera Soviet. Ruang udara di bahagian tengah dikawal sepenuhnya oleh Luftwaffe. Tentera Soviet di situ, Jeneral Dmitry Pavlov mengarahkan pengunduran berkala sehingga ke ibu kota Belarus, iaitu Minsk. Pengunduran yang lambat menyebabkan tentera Panzer pimpinan Guderian dan Hoth berjaya memintas mereka dari belakang. Pada 27 Jun 1941, Minsk ditawan oleh tentera Jerman. Seramai 324,000 tentera Soviet merangkumi 3,300 kereta kebal dan 1,800 artileri medan ditawan. Pada 1 Julai, akibat daripada kekalahan teruk di Minsk, Pavlov ditahan dan ditembak. Hitler memandang rendah kekuatan Soviet. Pada 2 Julai, hujan lebat mula membasahi kawasan pertempuran. Hal ini melambatkan lagi pergerakan tentera Jerman, lalu memberi peluang untuk tentera Soviet menyusun pertahanan mereka. Sepanjang bulan tersebut, tentera Jerman menerima berbagai-bagai serangan balas terdesak oleh tentera Soviet di tengah, namun berjaya dipatahkan. Marshal von Bock mahu menawan bandar Smolensk, iaitu bandar terakhir sebelum Ogos, kerana mahu memberi peluang tenteranya berehat sebelum mara ke arah objektif terakhir mereka, iaitu Moskow. Pada 31 Julai, kumpulan tentera tengah berjaya menawan Smolensk. Pada ketika ini, ramai jeneral menyedari rupa-rupanya bukan senang untuk menjarah Soviet Union ini. Hitler telah memandang rendah kekuatan yang dimiliki oleh Soviet Union. Hal ini menyebabkan Marshal von Bock menegaskan bahawa lebih baik menawan Moskow secepat mungkin. Guderian dihantar kepada Hitler untuk menjelaskan kepentingan Moskow sebagai hub komunikasi utama, kilang-kilang tentera dan pusat kerajaan komunis. Namun, Hitler berdegil. Beliau mahu memusnahkan tentera Soviet terlebih dahulu sebelum memasuki Moskow. Hal ini berlaku kerana Hitler telah mempelajari sejarah serangan Napoleon ke atas Rusia pada 1812. Apabila walaupun Napoleon berjaya menawan ibu kota Moskow, tetapi beliau masih lagi kalah kerana beliau tidak menghancurkan tentera Rusia yang masih ada di sekitar kota berkenaan. Oleh hal yang demikian, Hitler mengarahkan Guderian memberitahu Bock untuk berhenti di Smolensk. Bock juga diarahkan untuk memindahkan armada kereta kebal Guderian 2nd Panzer Army dan Hoth 4th Panzer Army ke selatan dan utara untuk membantu memusnahkan tentera Soviet di Kiev dan Leningrad. Pertempuran Kiev. Kiev merupakan ibu kota Ukraine yang kaya dengan industri makanan dan kilang-kilang. Pada 23 Ogos, tentera Soviet berjaya menangkis beberapa siri serangan yang diberikan oleh Army Group Center pimpinan Marshal von Rundstedt. Stalin mahu kota ini dipertahankan walau apa jua sekalipun. Beliau menempatkan hampir semua tentera Soviet di barat daya Soviet ke Kiev di bawah pimpinan kroni Stalin, iaitu Marshal Semyon Budyonny. Melihat daripada situasi ini, Hitler mengarahkan Kiev ditawan segera. Beliau mengarahkan Guderian 2nd Panzer Army untuk menukar haluan dari Smolensk ke selatan menuju ke Kiev. Marshal von Bock berang dengan tindakan ini kerana ia akan membantukan serangan Army Group Center ke arah Moskow. Namun, Hitler bertegas bahawa 600,000 tentera Soviet di Kiev wajib dimusnahkan. Barbarossa gagal.
Pada 7 Disember 1941 dengan kegagalan serangan ke atas Moskow, secara automatiknya operasi Barbarossa telah gagal. Disebabkan oleh kegagalan tersebut, 55 komander tentera telah dipecat oleh Hitler. Beliau telah memecat ketua turus tentera darat Field Marshal von Boschitz dan menggantikan diri beliau sendiri sebagai ketua. Antara nama lain yang dipecat ialah komander 2nd Panzer Army dan 4th Panzer Army. Pemecatan beberapa orang komander senior di dalam tentera Jerman mencacatkan lagi peperangan di sana. Hitler merasakan orang-orang yang tidak mahu mendengar arahan beliau harus dibuang. Kini, Hitler bekas korporal ketika Perang Dunia Pertama telah memimpin sendiri seluruh operasi ketenteraan di Soviet Union. Kegagalan operasi ini berpunca daripada Hitler yang gagal untuk menawar Moskow sebelum salji turun. Lalu beliau mengarahkan Guderian dan Hoth untuk mengalihkan tentera Panzer mereka ke Leningrad dan Kiev untuk memusnahkan tentera Soviet di sana. Hitler melihat kegagalan Napoleon menakluk Rusia pada 1812. Walaupun telah menakluk Moskow adalah disebabkan oleh kegagalan Napoleon untuk memusnahkan tentera Rusia di sekitar Moskow. Harapan Nazi Jerman untuk menjatuhkan Soviet Union dengan satu ketukan musnah lebih memburukkan lagi apabila sekutu mereka Jepun menyerang pangkalan laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Disember 1941. Sebagai solidariti persahabatan, Hitler mengisytiharkan perang terhadap Amerika Syarikat pada 10 Disember, diikuti dengan sekutu mereka Itali. Amerika Syarikat setelah sekian lama tidur akhirnya dikejutkan. Nazi Jerman dan Blitzkrieg mereka akhirnya berjaya dihentikan. Jepun memandang ke selatan, British pula cuba bertahan, Itali pula kian tenat. Kini seluruh negara-negara di dunia telah ditarik di dalam kancah Perang Dunia Kedua.